Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 Ramadan 25 April bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Jumlah trafik luar biasa, pelanggan Maybank cemas. Juga buat TikTok dalam kelas, KPM teliti tindakan. Kuala Lumpur dilanda banjir kilat lagi. Keadaan itu selepas ibu negara menerima hujan lebat berterusan selama lebih sejam di beberapa lokasi dan menyebabkan kawasan dan jalan utama dinaiki air. Tular di media sosial beberapa laluan yang dinaiki air, antaranya di Jalan Segambut, Jalan Kuching, Jalan Pudu, Jalan Ampang dan Jalan Tuanku Abdul Halim. Keadaan itu telah menyebabkan trafik di lokasi tersebut sesak teruk. Pusat Pengurusan Pengangkutan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (ITIS) di BKL dalam kenyataannya berkata, air naik dengan laju dan menyebabkan paras air sungai meningkat secara mendadak. Banjir kilat serta air melempah dari sungai telah menjejaskan trafik dengan teruk di beberapa jalan. Dalam pada itu, menurut penduduk di Segambut, banjir kilat biasa berlaku namun kali ini paling teruk. Sementara itu, Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur telah menerima panggilan sekitar jam 3.51 petang dan terus menghantar jentera ke lokasi terjejas. 7 balai terlibat bersama 6 jentera FRT, 1 jentera LFRT dengan kekuatan 42 anggota. Maybank memohon maaf kepada pelanggannya yang mengalami gangguan perkhidmatan di web Maybank to You, M2U App, May App dan penggunaan kad debit hari ini. Dalam satu kenyataan hari ini, Maybank berkata pihaknya sedang berusaha untuk menyelesaikan dan memulihkan perkhidmatan itu sebaik mungkin. Urus niaga Maybank menerusi web Maybank to You, aplikasi M2U, aplikasi MAE dan penggunaan kad debit mengalami gangguan dan perlahan mulai jam 9 pagi tadi. Bank terbesar Malaysia itu dalam kenyataannya berkata, gangguan itu adalah susulan volume trafik tinggi yang belum pernah berlaku sebelum ini di seluruh platformnya. Maybank berkata pihaknya memohon maaf kepada semua pelanggan yang terjejas atas kesulitan yang disebabkan oleh gangguan berkenaan. Dalam pada itu, Maybank memberi jaminan baki dan butiran akaun pelanggannya akan kekal utuh dan selamat. Maybank menghargai pemahaman dan kesabaran pelanggannya dan akan terus mengemaskini maklumat secara berkala melalui media sosial rasmi Maybank dan platform M2U. Untuk bantuan dan maklumat lanjut, pelanggan boleh menghubungi khidmat pelanggan kumpulan Maybank di 1300 88 6688 bagi di Malaysia atau tambah 6 03 78 44 3696 bagi di luar negara atau berkomunikasi melalui platform media sosialnya. Baik, kerajaan bersetuju untuk memberikan tol percuma dan diskaun tol kepada keluarga Malaysia yang pulang ke kampung sempena Aidilfitri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu mengambil kira impak pandemik kepada sumber pendapatan kepada sebahagian besar rakyat sebelum ini dan bagi mengurangkan bebanan pengguna lebuh raya, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pemberian tol percuma itu melibatkan lebuh raya milik Kumpulan Plus Malaysia Berhad Plus yang menghubungkan jaringan lebuh raya Utara Selatan dan Aneh Berhad Aneh yang menghubungkan lebuh raya Pantai Timur LPT. Tol percuma di lebuh raya Plus dan LPT itu akan diberikan pada 30 April serta 1, 7 dan 8 Mei. Ia akan bermula pada jam 12.30 malam pada 30 April 2022 Sabtu sehingga jam 11.59 malam pada 1 Mei 2022 Ahad kepada semua kelas kenderaan. Pemberian tol percuma di lebuh raya Utara Selatan dan LPT juga akan diberikan untuk pulang semula ke kediaman masing-masing bermula jam 12.30 malam pada 7 Mei 2022 Sabtu hingga jam 11.59 malam pada 8 Mei 2022 Ahad kepada semua kelas kenderaan. Manakala tawaran diskaun tol antara 30% dan 50% pula akan diberikan kepada lebuh raya lain pada tarikh dan masa yang sama kepada semua kelas kenderaan. Kementerian Pendidikan meneliti tindakan sewajarnya yang perlu dikenakan terhadap mana-mana guru
yang memuat naik rakaman sesi pembelajaran sebagai kandungan media sosialnya, termasuk ber-TikTok. Menterinya Datuk Razzie Jidin berkata tindakan berkenaan boleh memberi kesan tidak baik kepada pelajar. Kerana ianya bukan sahaja melibatkan guru ni, melibatkan murid-murid yang lain. Kadang-kadang murid tak boleh jawab soalan dengan sesegan, semua orang tengok dia secara atas talian, dia live all over the world, semua orang boleh akses. Jadi perkara ini kita sedang perincikan tentang apakah pendekatan yang paling sesuai, dan kita dah maklumkan pada guru-guru supaya elakkan berbuat demikian kerana impak ini adalah besar. Kadang-kadang kita rasa benda itu kecil, tapi anak yang masuk dalam video itu sampai bila-bila dia akan kekal berada di media sosial. Beliau dalam pada itu telah mengarahkan supaya guru mengelak daripada membuat live atau siaran langsung di platform media sosial mereka ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Katanya pihaknya akan mengeluarkan satu pemakluman kepada guru mengenai perincian berkaitan perkara itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin pada Majlis Pelancaran Generasi Penamat Anti Rokok 18 Anti Gegar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Putra di Bangi. Datuk Dr. Razzie dalam pada itu turut mengulas mengenai isu guru bersara awal yang menjadi trend sejak akhir-akhir ini. Katanya perkara itu bukan isu baru, namun pihaknya akan meneliti punca utama mengapa guru terbabit mengambil tindakan tersebut. Data yang kami ada sebenarnya menunjukkan trend daripada 2017 itu sehingga kali ini trendnya hampir sama. Bermula daripada data yang kita ada bermula 2017 hingga kali ini trend yang hampir sama, cuma kita sedang perincikan lebih sedikit tentang apakah menjadi punca-punca kepada apa trend tersebut. Jadi insyaAllah dalam masa terdekat kita akan beri penjelasan yang lebih mendalam. Ataupun secara umumnya daripada 2017 sehinggalah 2022 itu trendnya itu hampir sama. Jelasnya lagi, dakwaan bebanan kerja ketika pandemik yang dikatakan antara punca utama guru bersara awal perlu diteliti semula. Namun, pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Datuk Razzie dalam pada itu berkata, KPM akan meneliti pendekatan yang lebih sesuai untuk memastikan isu guru bersara awal dapat diselesaikan. Draft Rang Undang-Undang RUU larangan merokok bagi mereka yang lahir selepas 2005 kini dalam proses semakan akhir Jabatan Peguam Negara. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata RUU itu dijangka dibentang di Parlimen pada Julai ini. Bagi apa-apa produk merokok termasuklah vape, termasuk di dalam media sosial. Sebab sekarang ini isu vape dan rokok elektronik ini tidak terkawal di mana undang-undang. Jadi bila kita ada undang-undang baru ini, maka kita bukan hanya boleh kawal penjualan, pemilikan, tetapi juga pengiklanan. Beliau berkata demikian selepas ditemui dalam satu sidang media Majlis Pelancaran Gegar 18 Generational Endgame Anti Rokok 18 di Bangi yang turut dihadiri Menteri Pendidikan Dr. Razzie Jidin. Jelas Khairi, usaha KKM itu bagi memastikan golongan yang lahir selepas 2005 bukan sahaja tidak kenal, malah tidak terbabit dengan sebarang produk tembakau dan vape. Perkara itu juga katanya memberi kebaikan kepada kesihatan, ekonomi dan juga produktiviti negara. Yang berbahagia, Datuk Dr. Baik, selepas ini Bank Rakyat umum dividen 15%. Bank Rakyat umum bayaran dividen 15% bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021 dan ia membabitkan jumlah anggaran sebanyak RM429.50 juta kepada kesemua 827,066 anggotanya hari ini. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, pemberian dividen itu sedikit sebanyak dapat meringankan beban anggotanya menjelang Aidilfitri. Bila dividennya ialah 2 digit. 2 digit ini orang tunggu. 2 digit sama ada 13%, 14% tahun lepas. Tahun lepas 13%. Tahun sebelum pada itu 14%, turun 13% sikit. Tahun ini naik 15%.
walaupun kita sudah maklum dalam keadaan ekonomi negara kita, perniagaan negara kita juga dilanda COVID-19. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis pengumuman dividen Ber Rakyat dan prestasi keuangan kumpulan Ber Rakyat di Ibu Negara pagi tadi. Turut hadir Pengerusi Bank Rakyat Datuk Abdul Rani Lebay Jaafar. Bank Rakyat mencatatkan keuntungan sebelum cukai dan zakat bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2021 sebanyak 1.63 bilion ringgit dan keuntungan bersih sebanyak 1.86 bilion. Keuntungan sebelum cukai dan zakat yang lebih tinggi itu dicapai melalui kekukuhan asas dan fokus terhadap aktiviti teras. Anak-anak yatim di Rumah Bakti Al-Kausar, Bandar Baru Bangi menerima set sepersalinan perkakasan persekolahan daripada Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE. Ahli Lembaga Pemegang Amanah YIDE, Datuk Seri Hanafi Husin berkata sumbangan berkenaan hasil kerjasama berterusan pihaknya dengan Rakan Strategic Corporate Central Sugars Refinery Sdn Bhd CSR. Dan kerjasama strategi ini dah berlangsung selama 5 tahun. Dan kalau kita lihat tadi adalah bantuan yang telah disumbangkan oleh pihak CSR sebanyak 150,000 selama setahun. Dan bantuan back to school kepada seramai 8,100 jumlah anak yatim yang berdaftar di bawah YIDE. Menurutnya lagi, sumbangan bantuan CSR ini telah mula diedarkan kepada 19 buah rumah anak yatim seliaan YIDE secara berperingkat bermula 13 April lalu. Dalam pada itu, 50 set perkakasan persekolahan diserahkan kepada anak-anak yatim di Rumah Bakti Al-Kausar Bandar Berbangi berserta sumbangan duit raya. Saya amat berharap sumbangan yang tidak seberapa ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak ini. Dalam kehidupan mereka, mungkin mereka tidak punya banyak perkara dan mungkin mereka di sini atas sebab-sebab pribadi, atas sebab-sebab kehilangan ibu dan ayah. Tetapi ini semua patutlah menjadi dorongan untuk mereka maju lagi setapak ke hadapan dan diharap sumbangan ini dapat menyemarakkan semangat mereka. Selain sumbangan perkakasan persekolahan, YIDE turut berhasrat menjalinkan kerjasama strategik bersama CSR dalam membina pusat dialisis di beberapa lokasi. Namun setakat ini ia masih dalam peringkat perbincangan. Orang ramai yang ingin menyumbang kepada Yayasan Islam Darul Ihsan boleh menyalurkan ke akaun bank seperti yang tertera. Hanya mampu menunaikan solat di 2 surau kecil setiap kali Ramadan. Itu ujian yang terpaksa dihadapi kira-kira 8,000 penduduk Islam di sekitar Bukit Rahman Putra BRP Sungai Buloh, Selangor yang kini amat memerlukan sebuah masjid di kawasan itu ekoran populasi penduduk yang semakin padat. Ini tidak ada masjid yang khusus di Bukit Rahman Putra yang boleh menampung penduduk sekitar Bukit Rahman Putra dan penduduk sekitar, cuma mengharapkan kepada beberapa surau termasuk surau sekolah dan surau yang dibenarkan untuk solat Jumaat. Jadi kita memang sangat memerlukan sebuah masjid. Ada juga masjid-masjid yang lain tapi mungkin memberikan kekangan ataupun kesukaran untuk penduduk sekitar melaksanakan solat Jumaat ataupun solat 5 waktu dengan mudah. Katanya cadangan membina masjid tersebut telah diwartakan Kerajaan Negeri Selangor pada 2004 di atas tanah seluas 3 ekar di kawasan BRP 4 dan mendapat kelulusan Jabatan Agama Islam Selangor pada 2009. Buat masa ini, kerja-kerja pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra telah sampai ke peringkat struktur dan dijangka siap sepenuhnya pertengahan tahun depan sekiranya dana mencukupi. Pembinaan kompleks tersebut yang bermula pada Disember tahun lalu mampu menampung kapasiti sebanyak 2,200 jemaah pada satu-satu masa. Kos keseluruhan pembinaan kompleks masjid tersebut ialah RM16 juta dan sebanyak RM4 juta masih diperlukan bagi membolehkan ia disiapkan sepenuhnya. Justru beliau mengalu-alukan sumbangan orang ramai bagi membantu menyiapkan pembinaan kompleks masjid tersebut. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman web www.masjidrahmanputra.com atau hubungi nombor telefon yang tertera.
Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank di nombor 5627 4011 1659. Infak berbentuk wakaf lot turut disediakan iaitu bernilai RM1,000 bagi setiap lot. World #Quran Hour kali ke-7 edisi 1443 Hijrah bertemakan Dunia Bersujud akan diadakan esok secara langsung. Program anjuran Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dengan kerjasama dan sokongan rakan Sinergi Media Malaysia itu mengangkat surah Sajadah sebagai surah pilihan pada kempen kali ini dalam usaha meningkatkan rasa kehambaan kepada Allah dan panduan penyatuan ummah. Sempena #Quran Hour ini, saya menyeru agar organisasi, masjid, surau dan individu untuk meluangkan masa selama 1 jam bermula pukul 12 tengah hari pada 24 Ramadan 1443 Hijrah di lokasi masing-masing untuk berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya surah As-Sajadah yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. TV Al-Hijrah akan menjadi penyiar utama untuk siaran langsung sejam itu yang bermula jam 12 hingga 1 tengah hari. Selepas ini KBS anjur rakan muda Ramadan. Kementerian Belia dan Sukan KBS anjur program Rakan Muda Ramadan bagi mengimarahkan sambutan bulan puasa golongan muda. Ia bermula dengan aktiviti singgah sahur bersama pelajar-pelajar Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din 7 Jalan Tambun Ipoh. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata program singgah sahur bersama belia ini bertujuan melatih golongan muda dengan aktiviti kemasyarakatan dan kerohanian. Membuat program-program yang sesuai untuk kita didik anak-anak muda supaya mengeratkan silaturahim, buat kerja-kerja kemasyarakatan, mengumpulkan sumbangan untuk diinfakkan kepada golongan asnaf dan sebagainya. Program Rakan Muda Ramadan yang telah diperkenalkan sejak 10 tahun lalu juga bertujuan mengimarahkan Ramadan dengan pelbagai pengisian. Lebih 5,000 belia menyertai program yang melibatkan tadarus dan khatam Al-Quran yang dilaksanakan di 116 daerah di seluruh negara. Selain itu, KBS juga mengadakan pertandingan musabakah Al-Quran secara maya yang terbuka kepada belia berusia 15 hingga 30 tahun. Program ini sebagai galakan kepada golongan belia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menguasai segenap bidang ilmu pengetahuan. Penyanyi kumpulan Indigo, Badrul Izhan atau lebih dikenali sebagai Bad, 47 tahun, derita penyakit gangren sejak tahun lepas. Bagi mengurangkan beban yang ditanggung, skuad Hijrah Prihatin tampil menyumbang kerusi roda elektrik bagi menyantuni anak seni yang hilang semua jari kaki kirinya. Suraya, seperti mana kau dan mentari. Ujian yang ditanggung Bad sungguh berat. Dia menghadapi kesukaran untuk bergerak hanya bergantung dengan walker sahaja. Dia amat memerlukan kerusi roda khas bagi memudahkan pergerakannya ke tempat kerja. Pergerakan memang terbatas, sangat terbatas. Pasal pertama saya pakai walker sebelum ni. Pakai walker tu untuk turun dari rumah, saya tingkat 6. Kita dah biasa berjalan, bila kena bawa diri pakai sebelah kaki je, dia jadi berat, jadi susah. Jadi kaki saya kanan pun dah mula sakit. Bad berkata, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Zakat Selangor berhajat untuk memberi bantuan, namun dia masih belum membuat keputusan. Bad telah menjalani 3 pembedahan tahun lepas, namun masih perlu menjalani rawatan fizioterapi untuk kakinya itu. Sementara itu, pengarah urusan riba auto Izwan Osman yang juga majikan Bad berkata,
dia terpanggil untuk membantu Bud dengan membuka peluang pekerjaan kepadanya dalam mengurus media sosial. So sebab dia ada background dalam media apa semua, dia pun share lah apa benda yang ada dalam media, social media yang kita boleh actually naikkan bisnes ke apa ke. So di kat situ dia lebih aktif berfikir lah kan. Memahami nasib Bud, skuad Hijrah Prihatin tampil menghulurkan sumbangan berbentuk barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak serta bantuan persiapan Hari Raya daripada FNN Holdings Group. Mereka yang ingin meringankan beban Bud Indigo boleh hubungi nombor yang tertera. Aurora Skincare jana jualan melebihi 10 juta ringgit hanya dalam tempoh 9 bulan selepas dipasarkan pada Jun tahun lalu, biarpun masih baru dalam dunia perniagaan penjagaan kulit. Syarikat pengeluar penggalak kecantikan atau Ampule Booster ini membuktikan pandemik tahun lalu bukan penghalang mencapai kejayaan. Menurut pengasas Aurora Skincare, Rashid Omar, pihaknya mengambil langkah efektif dengan menyesuaikan perniagaannya dalam keadaan norma baharu, iaitu pemasaran secara digital atau dalam talian tanpa bersemuka dengan pelanggan dan juga ejen. Produk Ampule Booster ini menggunakan formulasi pembuatan yang sama diguna pakai di Paris dan Korea. Di Malaysia dan mungkin di Asia lah, saya tak pastikan, tapi di Malaysia memang kita yang pertama mengeluarkan Ampule Booster untuk kegunaan harian. Biasa orang nak guna Ampule ni kena pergi ke salon 2 minggu sekali, tapi kita yang pertama kita nak bagi Ampule ni mampu milik, jadi kita formulasikan untuk harian dan orang boleh pakai sendiri je di rumah. So teknologi ni dah diguna pakai di negara Korea dan juga Paris. Bagi melebarkan perniagaan, Aurora Skincare mensasarkan pasaran di negara jiran seperti Singapura serta Indonesia. Ampule Booster ini diedarkan kepada pelanggan hanya melalui kilang dan ibu pejabat. Aurora memiliki kira-kira 5,000 ejen di seluruh negara dan bercadang untuk memperluaskan empayar kepada bidang kosmetik. Rashid ditemui dalam majlis iftar bersama anak-anak yatim Rumah Ar-Marhabah di Shah Alam bersama rakan kongsi perniagaan Aurora Skincare. Untuk keterangan lanjut, layari laman tertera. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob percaya penglibatan wanita dalam organisasi-organisasi pentadbiran di pelbagai peringkat boleh membawa perubahan yang besar kepada dasar-dasar dan undang-undang serta menyumbang kepada pembangunan negara, pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Sekian berita Al-Hijrah. Sebelum berpisah, saksikan kemeriahan majlis berbuka puasa Perdana Menteri bersama pengamal media yang diadakan di Kompleks Sri Perdana Putrajaya dan turut diraikan 95 jemputan dan penghuni rumah anak yatim dan asnaf Raudatul Al-Faiz. Baik, ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertarawih.